sebelum ni trade macam biasa. Kalau nak ke live trade ni, akan rasa goyang tak? Rasanya tak kot, sebab saya memang Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke podcast Full Margin episod 2 bersama saya Aizal Alfa and tetamu khas kita pada minggu ini. Saya Muhammad Rizal bin Jamal. Okay, Rizal, selamat datang ke studio Cap. Terima kasih Gap, terima kasih. Mantap Gap studio ni. Padu. Sihat Alhamdulillah. Cantik baju hari ni. Setelah hari Jumaat kan. Kita kena soal Jumaat dulu. Kita shoot hari ni hari Jumaat, betul tak? Hari Jumaat. Okay right. Rizal, sebagaimana pengalaman dengan guest-guest sebelum ni, perkenalkan diri Rizal dulu. Alright, so nama saya Muhammad Rizal bin Jamal dan saya seorang penganalisa data lah dekat AVS. So kalau korang pernah masuk website broker AVS yang selalu buat artikel tu, semua benda tu saya yang buat lah. So saya tak lama, saya baru je dalam bidang ni, tetapi insyaAllah dengan pengalaman yang saya ada ni, saya boleh sharing lah dengan yang padat dan juga boleh membantu korang yang mana newbie lah, untuk newbie. Kalau pro tak boleh lah, pro memang dah pro lah, sebab saya baru lagi kan. Merendah diri. Ini yang saya suka. Bila kita jemput guest tu merendah diri. Okay Riza, podcast, tahu tak kenapa kita panggil podcast ni Full Margin? Tak tahu bro. Tak tahu. Selalu orang full margin kat dalam apa kan, kat forex je kan. Dalam chat dia. Kita bagi nama podcast ni sebagai Full Margin sebab kita nak bongkar semua perkara di sebalik tabir seorang guest tu. Maknanya kalau orang tengok dia dekat social media selama ni, orang tu tanya-tanya kan. Mesti ada persoalan-persoalan yang mungkin guest sendiri tak explain ataupun tak cerita kan dalam social media kan. Tapi dalam podcast ni kita akan selongkar kan daripada A sampai Z, daripada head ke tutup. Faham. Semua perkara, persoalan-persoalan yang bermain di minda-minda orang kata viewers kita semua. Boleh insyaAllah. So biasa kita akan mula dengan soalan yang biasa-biasa dulu. Kita akan tambah lagi panas sikit. Kalau ada benda yang kontroversi, kita akan tambah lagi benda tu. Boleh insyaAllah. So saya nak tanya Rizal lah, bila mula terjebak dalam dunia trading? Saya mula terjebak dalam dunia trading ni daripada 2019 lah. 19. Time tu saya bekerja sebagai seorang retail kerja kedai handphone lah, Maxis. Korang mesti tahu Maxis tu kan? Tahu. Telkom Maxis. Dan juga time tu bila saya kerja kat Telkom Maxis tu, ada seorang trader ni lah, kalau kau kenal. Dia trader lama kak. Dia beli iPhone time tu, iPhone X ke ataupun iPhone 7, saya lupa dah. Memang time tu tengah beratur gila, pack gila orang. Orang nak beli semua habis stok. That mean nak tak nak dia kena beli kat Maxis lah. Bila beli kat Maxis tu, dia nak kena transfer data daripada phone lama pergi ke phone baru. Kita tanya, dia cakap handphone ni kalau data ni hilang tak MT4 dia tu. Tak tahu apa-apa, saya cakap hilang lah. So cakap nanti dulu lah. That mean saya tanya diorang, itu untuk apa? Yang tu forex. Dia tanya saya forex. Start dari situ lah saya terus cari. Maksud dia tengok kat YouTube apa benda tu forex. Start situ lah saya ada minat. Bila ada minat tu, cubalah try. Time tu kan bila tengok YouTube je ada broker lain kan. Broker yang Okta. Broker Okta. Okta FX. Ada buat iklan dekat? Iklan kat YouTube lah. Kat Facebook semua. Time masuk habis kayap mat. Habis duit kayap. Sedekah duit tu. Selama 2 tahun tu mat. 2 tahun tak pernah rasa withdraw. 2 tahun maknanya masuk 2019 sampai 20. Masa sampai apa? Sampai 20, kita PKP. 19 dengan 2020 2 tahun. 2 tahun PKP tu memang struggle gila lah. Dah lah kena buang kerja. Start PKP tu, saya first PKP tu saya dapat withdraw 100 USD. 100 USD pertama. Lepas 2 tahun baru boleh withdraw. Baru berjaya untuk withdraw, buat profit and withdraw. Betul. Sebelum ni ada juga buat profit and withdraw. Cumanya profit withdraw tu masuk balik lah. Dan masuk dalam account bank, ada setup ni, depo lagi. Betul burn. Tapi yang time tu gak saya ingat, saya deposit saya withdraw 1 USD,
Saya lari kat wife. Cakap sayang, be profit lah. Weh, time tu lah gila. Memang ngam lah. Time tu kan time susah kan. Gila lah. Ini suami misali ni. Bila dia dapat benda-benda baik, berita baik dia share kat wife dia dulu. Contohilah Rizal. Betul. Serius, saya lari kat wife saya. Time tu pula memang PKP. Nak pergi beli barang kena, saya lupa dah time tu. Memang nak pergi Maidin beli barang. Dalam kepak mat. Cakap betul. Cakap macam senang ke forex ni lah. Dapat $100 $400.50 boleh beli barang. Macam ni lah. Time tu saya rasa saya dah konsisten dah. Mantap aku konsisten tu. Gentle dah konsisten. Selang daripada hari tu memang pump withdraw deposit lagi. Tak konsisten lah. That's me, ada withdraw, ada deposit. So benda ni bagi saya, dia ada banyak liku-liku kehidupan lah. Memang banyak. Serius. Asal garam ni memang betul-betul korang seorang yang tahu. Diri korang seorang yang tahu. Orang lain tak tahu. So selepas Rizal trade sebagai trader dekat broker lain, macam mana boleh kenal FBS dan sekarang ni bekerja dengan FBS as analyst? Macam mana saya nak boleh cerita kat macam mana orang kata perjalanan dia tu, step by step dia tu, apa flow yang boleh tiba-tiba sekarang ni as a analyst? Boleh insyaAllah. Sebab dulu saya ada team. Team saya memang dengan, kalau kenal memang orang lama lah. Let's mean Sifu Gaza. Sifu Gaza tu adalah team saya. Saya punya team lah. Bila kita bergerak sebanyak dengan team, Sifu Gaza ni dia tapis lah. Dia tapis yang mana boleh pakai, yang mana tak boleh pakai. So dia nampak siapa yang percentage tu, dia akan ambil sebagai team. Bila sebagai team tu kita berkolaborasi lah. Berkolaborasi buat live dekat social media, dekat TikTok, dekat YouTube. Bermula bila tu? Bermula tahun 2021. Masa PKP Jumat. Masih lagi PKP. That time. That time. Time tu saya kerja sebagai rider. Rider JNT. Saya hantar parcel. Pukul pagi saya hantar parcel. Petang tu hantar barang. Tu buat forex. Buat dengan Sifu Gaza. Okay Zal, kau nak buat income tak? Nak cikgu? Sebenarnya cikgu lah. Nak cikgu? Okay, follow aku. Follow dia. Buat apa? Buat team. Malam tu memang kita orang pack lah. That's mean buat Zoom. Buat Zoom live trade. So kita tu kita 3 orang. Member semua. So 3 ni memang yang terbaik lah. Kasa pilih. Memang terbaik. Selang daripada 4 bulan 6 bulan tu, seorang-seorang belah. Tinggal saya seorang je. Saya dengan Kaza je. Lepas tu bila Kaza cakap, Zah, kau nak kerja dengan broker tak? Cakap boleh tak kerja dengan broker? Sebab broker memang, yang ni memang saya punya bidang kan. Memang saya punya minat kan. Minat. So apa salahnya, try lah. Kau cakap aku ada kerja kosong ni. Kerja kosong sebagai market analyst. So kenapa aku boleh buat ni? Serius lah. Boleh, tapi kau kena buat apa? Buat resume dulu. Masalahnya resume saya buat tu daripada retail seorang rider, terus pergi melompat pergi apa? Pergi market analyst. Hantar pergi dekat apa? Dekat ABS punya branch kan. Dekat SHR punya. Selang lepas tu Kaza cakap, Zal, yang ni susah sikit tau. Kenapa bu? Sebab yang ni ada 3 orang. 3 orang yang apa? 3 orang yang terpilih. Sebab 3 orang ni berbaik. Ada yang sebagai trader daripada bank. Ada yang kerja bank. Ada market dan dia betul-betul daripada negara lain. So saya cakap, tak apalah, mungkin rezeki lah. Selang daripada 2 minggu tu, dia dapat email, Muhammad Rizal, thank you, you are choosing for the market analyst. You are the chosen one. You are the chosen one. Saya pelik. Ya betul. Selang daripada dapat tu, terus buat task. Task susah, gentle, susah. Kalau tahu Kaza banyak bantu saya, Mat. Setiap malam saya akan check dia, macam mana ni, apa benda ni. Yelah sebab dia bahasa Inggeris kan, dia kita nak berkomunikasi dengan orang Rusia susah. Sebab kita punya department ni daripada Rusia. Macam Cap daripada Malaysia kan. Department semua Malaysia, orang Malaysia. Saya dengan Rusia nak berkomunikasi macam mana? Terpaksa Mat translate lu apa cakap ni, sebab dia pun English lain. Tak sama. Dia logat. Dia English logat dia lah. Lain, memang lain sangat. Kita English logat Malay. Malay. So dengan dia gila je. Betul dengan Kaza tu, setiap malam saya kacau dia. Sampai dia bising, Cak Zal, kau kacau aku, aku block kau. Sampai tentu sekali kan. Ni nak block. Nak block Kaza. Tolong unblock. Kaza nak block saya.
Itu pengalaman. Tapi bila nak dapat first tu susah. Memang susah. Sebab dulu saya kerja tak dapat gaji dulu. Dia buat trial dulu selama 3 minggu. Lepas 3 minggu tu baru shock. Baru ada merasa sikit kan kemanisan kehidupan dalam trading macam mana. Macam bila dah berubah daripada kehidupan seorang rider cakap tadi kan, jadi trader and also jadi analyst untuk one of biggest forex company dalam dunia ni, FBS. So apa perubahan dalam hidup Rizal dari segi cara hidup, lifestyle? Ada perubahan ke atau masih lagi maintain? Saya hopefully memang kalau kau nampak saya kat luar sama je. Saya tak ada pun berubah. That mean tak ada nak tunjuk lifestyle semua. Benda tu tak penting sebenarnya Chef. Cap, memang tak penting. Tak penting. Benda tu sebenarnya bagi saya penting sekali adalah tunjuk improvement. Bila kita improve, orang akan nampak, orang akan follow. Tapi bila kita improve daripada kita punya lifestyle sekejap je. Selang daripada 2-3 bulan nanti tengok, budak ni hari tu bukan naik Lambo, kenapa naik motor pula jemput traffic light. Benda tu jangan. Serius. So sekarang masih lagi naik motor, kenderaan yang sama. Sama je, tak ada beza. Masih lagi orang kata kehidupan dalam circle yang sama je. Betul. Saya tak suka, bukan tak suka apa, maksudnya belum level lagi lah. Belum betul-betul berjaya lagi. Nak kata berjaya betul-betul tu, kita dah ada company, dah ada big company. So sekarang ni masih lagi bekerja. So saya lagi suka untuk saya nak improvekan saya punya knowledge. Tunjuk pada orang ramai macam mana cara saya untuk faham market tu. Okay, so kalau bro cakap bro nak improve bro punya knowledge kan, boleh tak share dengan kita orang macam mana untuk improve kita punya knowledge dalam trading? Yalah, related to trading and so on. Boleh tak ada masalah. Apa yang benda yang kita kena ada? Senang. Benda ni dia tak perlu nak kena ada PC baru kau berimprove, tak ada. Daripada phone boleh. Dia phone ataupun iPad. Sebab apa? Dulu saya bermulanya daripada iPad lah. Sebelum ada PC. Ada iPad tu, that means saya tengok chart. Straight stop, saya tengok chart 24 jam. Tak ada dah 24 jam. That means daripada pukul 10 pagi tu sampai pukul 3 pagi. Hari-hari 10 pagi sampai pukul 3 pagi. Sebab apa? Benda tu adalah dia akan dapat satu pengalaman tau. Sebab apa yang saya faham, chart ni kan dia punya pergerakan ni sama je. Dia pergi atas cari resistance, dia pergi bawah cari support. So benda yang sama. Structure tu dia akan berulang-ulang kali sama terjadi. So bila kita selalu tengok chart, akan jadi tarik chart. Benda tu dipanggil sebagai pengalaman. Akan jadi lagi sekali, akan jadi tarik chart. Tarik chart. Gentle. Serius. Jadi tarik orang kata, diorang cakap budak ni, Rizal ni lepak mamak pun tengok chart Syah, tarik dia ni. Macam tu member saya cakap sebelum. Okay. Lepak mamak tengok chart. Ni nak gimana ni. Walaupun yang kau demo, nak gimana ni. Kita kena ambil pengalaman dulu. So bila ada pengalaman tuan, bila korang dah ada pengalaman setahun ke 2 tahun ke, bila korang tengok chart tu je korang dah tahu dah, ini zone ni possible pecah ni Mat. Ini boleh sell ni, ini ada breakout trend line. Korang dah boleh realize, dah secara tak langsung korang dah boleh buat satu trading plan yang betul ataupun strategi yang orang kata. Develop your own strategy lah. Betul. Benda tu je. So sekarang ni Rizal trade menggunakan strategi yang Rizal selesa pakai lah. Bukan betul. Copy dekat mana-mana tempat tak orang. ada. Memang based on experience, pengalaman experience dan juga kita tengok tengok chart market mover dia. Dan benda tu ada share dalam FBS punya artikel ke? Ada. Dekat mana? Atau diorang nak cari dekat mana benda? Dekat FBS lah, FBS Malaysia punya. FBS Malaysia page, FBS Malaysia. Facebook. Artikel. Facebook tak ada. Dekat Facebook tak ada. Website. Dekat website. FBS Malaysia bahagian education. Jangan lupa share dekat situ. Cari artikel yang Riza tulis. Memang ada guys. Dia sekali dengan mapping sekali. Mapping sekali pun ada. Mapping maksudnya macam mana? Dari segi apa masuk mapping? Mapping tu kita sediakan chart tu, lepas tu ada zoning. Tapi zoning ni jauh lah. That means memang jauh. Tetapi kita target malam ni akan sampai. That means zone tu saya akan buat pagi. Memang malam akan sampai lah. That means 80% memang jadi. 80%. 80%. Korang nak apa lagi? Nak tengok macam mana Rizal trade, apa yang dia cakap dalam podcast ni, korang nak verify benda tu, korang kena pergi ke website FBS, bahagian education, bahagian artikel. Cari
artikel yang dibuat oleh Riza, dia update apa daily ke macam mana? Dia up to date setiap hari. Up to date setiap hari. Setiap hari akan ada mapping, akan ada artikel. Bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, bangku. Dia resistant tu dipanggil rintangan. Support dipanggil sokongan. Sokongan dia memang pure Melayu. Kita nak memantabakkan bahasa kita kan. Alright. So macam biasalah. Macam biasa saya akan go to soalan yang lebih berat sikit. Boleh. Lebih berat sikit. Dan soalan ni agak kontroversi lah. Tadi kita bercakap soal profit kan? Kan? Daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang selesa sekarang ni. Ada tak di waktu terlibat dalam trading ni ada worst part in your life? Ada. Yes. Ada. Boleh share dekat kita orang? Boleh. Bulan 6. Tahun ni bulan 6. Tahun ni bulan 6. Apa jadi tu? Saya loss besar lah. Rugi besar. Rugi sangat besar. Rugi saya dah boleh beli kereta Myvi cash. Harga sebiji kereta Myvi. Maknanya loss dalam 60,000. Tak ada dalam 50 lebih. 50 lebih. That mean 6,000 USD. Okay. 6,000 USD saya loss. That mean time tu saya ingat ke time tu waktu CPI. New CPI lah. High impact news. High impact CPI. Sebab apa yang based on pengalaman saya kan, setiap kali kalau ada news CPI kebanyak kalian memang akan jadi one way. One way. Tapi time tu dia memang volatile gila-gila lah. That's memang 100% volatile. Price pergi atas turun. Saya sell naik atas. Saya buy dia terjun. Saya cakap apa benda tak kena ni Lepas tu lah sekali saya buy sekali terjun terus. Time tu memang koyak memang koyak gila. Memang koyak. Bila saya koyakan tu sampaikan duit saving saya memang tak ada. That's mean cukup makan dia. Sampai 2 minggu dapur rumah saya tak berasap. 2 minggu. Dapur rumah tak berasap. Saya cakap ni tak boleh ni. 2 minggu saya down. 2 minggu saya tak tengok chat. Saya cakap ni tak boleh jadi ni. Ini kalau aku teruskan dengan perangai lama ni memang takkan dapat apa lah. Nasib time tu bersyukur jugalah. Sebab saya mana pernah buat IB Cap. Saya tak pernah buat IB. Sampai sekarang tak pernah buat IB. Tak ada IB langsung sekarang. Tak ada account IB. Yelah sebab you pun one of staff kan. Staff. So, walaupun dekat broker ni pun tak pernah buat juga. Tak pernah buat. Tak ada IB. That means saya kira bersyukur sebab ada gaji pokok. Setiap bulan dapat gaji kan. So setiap bulan dapat gaji tu saya tak deposit, saya kumpul dulu sampai dapat satu amount tu dalam 1,000 USD tu, 1,000 USD dah kumpul, baru saya akan pump masuk dalam trading. Bila saya masuk dalam trading tu alhamdulillah boleh comeback lah, boleh comeback stronger. Tapi nak comeback tu minggu pertama tu memang susah sebab dia rasa takut lagi. Nak entry tu kan, betul ke ni? Ada tragedi ngeri yang berlaku sebelum ni. Betul ke ni? Sampai saving pun nak berkurang kan tu. Nasib ada bini lah selalu. Bini support lah. Bini, I love you. Nanti claim. Bini lah support. Sebab bini pun ada bisnes juga. Alhamdulillah. Wife pun ada orang kata apa, pendapatan sendiri. So dia boleh tolong top up lah. Sebentar dia nak comeback kan. Betul. Nasib baik tu ada spin. Bagus jugalah benda ni. Berkahwin kan sebenarnya benda yang bagus kan. Yang macam tu dah macam pakai tongkok ni dah betul lah. Itulah dah macam tukar rancangan dah kita ni. Dah macam rancangan rumah tangga lah tu. Pakai tongkok dah betul lah. Dah macam ustaz ni. Jadi kita dah macam lari ke topik kekeluargaan ni. Tak boleh ni, saya kena tarik handbrake. Tak kena. Okay. Apa? So maknanya moral of the story dia, masa kita kena tengah sedap, kita kena alert dan kena ada emergency fund. Ada mesti kena ada. Kena berjaga-jaga lah. Sampai sekarang pun Riza masih lagi alert dengan perkara yang pernah berlaku. Mesti itu benda tak lupa tu. So sekarang macam prepare lah sikit lah. Mesti ada prepare punya. Sekarang dah ada prepare dah belajar dari kesilapan. Dia orang kata kalau buat silap sekali normal dalam hidup. Normal. Buat silap yang sama 2 kali bodoh. Itu no, okay.
Tapi time tu satu benda yang saya fikir is just a bad day, not a bad life lah. So saya comeback stronger lah benda tu. So kita move on and come back. Yang paling penting sekali, dia kunci satu benda kunci dia. First thing first, nak recover duit korang tu, kau punya modal simple je. First thing first, kena recover dulu emosi dulu. Bila emosi dah cover, dah stabil, baru korang automatic time tu lah kau tak fikir apa. Memang korang dah boleh recover balik modal yang korang lost tu. Betul. Emosi penting Mat. Tak apa. So sekarang ni macam bila Rizal dah stable balik kan, comeback daripada isu tragedi bulan 6 tu, bulan 6 yang loss besar tu kan. So sekarang ni Rizal continue kehidupan as a analyst and trade lah macam biasa lah kan. Macam biasa. So orang kata sekarang ni apa kita pun buat podcast ni December. So apa you punya plan for orang kata 2024? So ada apa-apa tak plan untuk orang kata pembaca artikel ataupun subscriber tegar yang subscribe dekat FBS punya Telegram tu kan, channel Telegram kan. Ada apa-apa benda baru tak untuk kita orang? Ada. So saya pun baru dapat benda ni semalam lah. Manager saya dia chat saya, dia cakap Zal, tahun 2024 nanti setiap news saya kena buat live thread. Kena buat live thread dekat dalam YouTube FBS Malaysia. YouTube FBS Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube guys. FBS Malaysia. Sebab Rizal akan buat live thread setiap news. Dia ada 2 news saja. Okay, 2 news. CPI dengan NFP. NFP akan dibuat setiap hari Jumaat, minggu pertama. And CPI minggu kedua kot. Minggu kedua kan. So 2 news ni adalah 2 high impact news yang mana Rizal akan lead the live trade. Actually sebenarnya you guys kena faham tau, live trade ni orang kata front face banyak dekat Malaysia sekarang ni yang buat branding. Tapi orang yang nak buat live trade dalam 10 orang 5 orang mungkin tak berani. Itu terus terang babe. Betul. Ya betul lah. Itu hakikat lah. Siapa yang terkena peluru ni terasa minta maaf lah. Kan, you guys so call you are Sifu, tapi you tak boleh live trade. Then apa? Kita nak panggil you apa? Tak ada. Itu kerak lah. Buat macam tut. Okay. So sekarang ni Rizal ada apa-apa syarat tak nak kena untuk join live trade tu? Tak ada. Manager so far tak ada condition. Tak ada condition. So mungkin untuk permulaan is open for all. Semua orang boleh join. Mungkin lepas ni kalau ada sambutan ke apa, kita mungkin akan tarik kepada Zoom lah. Tarik kepada yang private lah kan. Private orang nak yang benda best mestilah kena kat akaun FBS ke apa ke kan. Itu baru benda betul. Okay. So macam sekarang ni Rizal lepas buat live trade apa semua kan, kata kalau sebelum ni trade macam biasa, kalau nak ke live trade ni akan rasa goyang tak? Rasanya tak kot, sebab saya memang confident bukan serius. Sebab saya memang lahir daripada dunia live trade under TikTok. Maknanya sebelum ni pernah buat live trade kat TikTok lah. Sekarang TikTok tak boleh buat dah kan live trade kan, sebab dah kena ban. Mana tak goyang nampak member tak goyang, steady. Benda tu normal. Dia normal lah. Satu benda je saya cakap kat orang. Sebelum nak follow saya punya live chat, simple je. Angkatlah saya di waktu saya loss, jangan angkat saya di waktu saya profit. Tu je. Good. Sebab apa? Kita boleh buat reels benda. Angkat saya di waktu saya loss, jangan angkat saya di waktu saya profit. Sebab saya banyak kali jadi bila time profit kawan-kawan, orang semua padu Zal. Last kali burn account. Dia ni lah. Kenapa buy? Patutnya sell. Mulalah kalau tu. So yang lupa, tanya tu dia lupa yang dulu-dulu kita buat profit kau tu. Patut yang tanya tu kita cakap dia, okay lepas ni abang lead live trade.
Diorang tu lupa. Baru tengok you punya telur tu masuk dalam ke tak. So pada Cap, congrats lah. Sebab tak ramai yang orang boleh sampai ke satu tahap dia nak lead live trade. So Rizal lepas ni keep on going, jalan terus. Apa orang cakap jalan je. Boleh insyaAllah. Sebab haters gonna hate. Sebab guys sebelum ni pun dia cakap dia suka haters. Dan dia ucapkan terima kasih dekat haters. Okay, kita move to other question. Soalan ni soalan yang is depend on opinion guess. Fundamental or technical? For me technical lah. Kenapa? Sebab apa yang saya based on saya punya experience lah, sebelum nak bermulanya fundamental tu technical akan sampai dulu. Oh ya. Yeah. Sebelum nak bermula fundamental, technical akan sampai dulu. So, contoh time news kan. Bila time news tu, bagi saya apa yang saya perasan, news ni sebenarnya dia melajukan market je. Ni apalah, ni based on saya punya. That's mean bukan cakap salah tak. That's mean based apa yang saya faham lah. Dia adalah melajukan market. So apabila dah ada zoning, contohlah saya akan, sebelum saya nak trade news kan, saya akan ukur dulu saya punya zone tu daripada current market price berapa banyak lagi. Contoh current market price kat atas ni saya punya zone. Saya ukur lah. That's mean kalau zone tu daripada zone saya, daripada nak sampai kepada harga semasa tu dan 80 pip, should be okay lah. Sebab saya expect memang akan berlaku satu spike lah. Spike jatuh 80 pip baru buat kenaikan. First kena tahu direction dulu lah. Sebab saya cakap technical lah akan sampai dulu, baru news, barulah fundamental. So maknanya you akan tengok juga fundamental ataupun tak tengok langsung? Tengok biasa lah. That's mean tengok fokus tu je lah. Tengok fokus dulu lah. Biasa je. So baru, tapi orang kata pegangan untuk trade tu memang ke arah major tu technical trading. Betul. Technical tak direction. cukup syarat tak boleh masuk entry. Tak boleh masuk entry. So Riza adalah more to technical. Tapi as long as kita profit, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. And as long as profit and berani buat live trade. Jangan lupa subscribe YouTube FBS Malaysia untuk join Riza punya live trade. Live trade. It's a free for you guys. Okay. And also sekarang ni memang kita perasan ramai trader-trader baru yang memang sangat ke arah technical trading. Kalau kita nampak memang ada orang-orang yang trade based on fundamental, tapi golongan tu dah jadi macam golongan yang minority. Orang lama. Orang lama apa semua yang bercakap soal geopolitik sebelum diorang trade. Betul. Apa kan? Ada isu di Timur Tengah, ketegangan di Timur Tengah, ketegangan antara Russian and NATO dengan Russians. So tak banyak traders yang bercakap soal benda-benda tu sebelum diorang trade. So apa Riza rasa diorang trade technical je lah? Kenapa macam tu? Sebab bagi saya bukan salah tau kalau orang trade fundamental. That mean should be kalau korang dah boleh buat profit dengan fundamental, go on lah. Sebab saya memang daripada dulu memang more to technical. So bila saya nak mencuba yang benda yang baru ni, maksudnya akan ambil masa lama lah. Sebab saya pun malas membaca kan. Betul. Malas membaca. So bila membaca artikel dengan bentuk bahasa English tu, apa benda nak sampaikan. That mean saya baca boleh, nak fahamkan tu, faham tak? That mean dia ada diorang punya slang-slang dia. Kadang dia ada bunga-bunga dia kan. Bunga-bunga dia. Benda tu nak kena hafal. Artikel macam tu, dia bunga banyak. Sebenarnya point dia sebaris tu je. Sebaris je. Benda tu lah. Dia depends pada individu tu macam mana. Kalau dia faham, just go on lah. Saya tak faham. Simple jawapan. Saya tak faham. Sebab malas nak cuba-cuba dan malas nak buat faham. Alang-alang tak berapa faham sangat, jangan ambil langsung. Sebab nanti kalau kita buat kepala tahu orang cakap, cara dia buat faham bahaya kan. Memang bahaya kan. Baca artikel tu dia nak bagi tahu benda lain, kita faham dia lain. Susah. Betul. Okay, ada satu kata benda ni semua orang tahulah. Yang dekat Malaysia majoriti orang trade sekarang adalah
features dekat gold. Gold. CFD gold. And saya tengok trend ni memang dah lama berlaku lah. Saya rasa start from PKP kot. Orang PKP selalu bercakap-cakap soal gold, trading on currency versus currency dah makin berkurangan. Kalau dulu dia akan ada satu geng yang trade GBP, JPY kan. GBP, JPY tengok sama kita. Euro USD untuk orang yang low risk appetite, GBP USD yang medium risk appetite. Tapi kalau tengok sekarang ni 90% kalau kita buka apa-apa bentuk group ke apa, memang dia orang akan bercakap soal gold. Okay. Tapi saya percaya sampai tu masa trend ni akan berubah dan orang akan slowly tinggalkan gold untuk mencari a new initiative for instrumen lain. Kalau Rizal, selain gold, apa yang Rizal rasa boleh trade juga and senang untuk buat profit? Bagi saya GBP-JPY lah. GBP-JPY. GBP-JPY sebab pergerakan dia pun hampir sama dengan gold. Hampir sama. That means kalau pergerakan dia almost satu hari pergi dalam 80 pip, 100 pip boleh cecah 300 pip satu hari. Depends kepada event lah, event news lah. Sebab itu bagi saya sebelum nak masuk kepada instrumen tu kan, kita kena pasti dulu dia punya market behavior dia. Nak kena tahu dia ambil zone apa, dia ambil SNR ke, ataupun dia ambil candle confirmation ke, ataupun dia hanya menggunakan chart pattern ke. Sebab setiap instrumen ni dia punya market behavior dia berbeza-beza. So macam saya more tu kepada gold kan. Sebab gold ni bagi saya market behavior dia jinak. Maksud jinak tu saya marking, you kata jinak. Saya marking zone tu dia masuk dia jalan, dia jinak dia. Faham tak? Alah macam tu lah. Macam tu lah, maksud dia macam tu lah. Tapi first nak dapatkan benda tu kena rasa loss dulu lah. Kena rasa dulu. So mungkin saya pun bersyukur dia proses untuk menjinakkan gold tu lah. Dia ada cara dia. Cara dia nak kena tengok direction dulu lah. Direction market dekat artikel FBS Malaysia. Right. Cara-cara dia. Jangan lupa subscribe guys, subscribe gratis. Gratis. Okay, good answer. Okay, kita nak masuk 2024 ni kan. Tahun depan, apa your prediction for gold lah. Prediction for gold for the next year. For the next whole year. Bagi saya naik lagi lah. Sebab gold pun kita tahu daripada tahun sebelum saya lahir lagi pun memang pergerakan ni memang naik lah. Harga emas memang meningkat. So penerjunan ni bagi saya sell ni sangat bukan long term lah sebenarnya. Sell bukan long term. Makan sikit-sikit boleh lah. So hopefully mana yang korang dapat buy kat bawah tu, cubalah hold lah. Sebab harga dia, market untuk gold ni memang akan menaik je, meningkat setiap tahun. Dia akan naik. Akan naik je. Jangan tahu pun sekarang ni dia dah buat high baru kan. Dah buat high baru. Dah pecah resistance tu. That means mungkin possibility tahun depan akan naik pecah lagi. Who knows kan? Who knows? Dengan keadaan sekarang pun ekonomi pun entah apa-apa. Kacau-kacau kan. Perang sana sini. So bila perang mungkin gold akan ada efek lagi kan. Possible. So nasihat you next year target buy for gold. Target for long term lah. Memang akan naik je. Kita dah dapat satu advice ataupun mapping daripada analis hari ni. Cari point untuk buy for gold. Janganlah korang main kat resistance, itu bunuh diri lah. Jangan main dekat resistance. Jangan buy kat resistance lah. Jangan buy kat resistance. Itu bunuh diri nama dia. Jangan buy kat pucuk lah orang nama kata. Pucuk. Itu bunuh diri you. Macam Rizal jadi seorang analis kan. You jadi analis FBS for Malaysia. Malaysia kita tahu kita ada multicultural punya race dekat Malaysia. Multi apa dia begitu? Kepelbagaian kaum. Betul. And ada tak dapat audience yang berlainan kaum, dan apa yang feedback diorang bagi? Ada tak feedback dari segi kalau macam maybe Indian, Chinese, diorang more untuk trade macam mana, strategis ke apa? So far tak ada lagi kot. So far sekarang ni tak ada lagi. Tak ada maksudnya diorang tak ada bagi feedback apa-apa lagi. Tak ada feedback apa-apa langsung. Sebab saya dah buat benda ni selama 3 tahun kot. 3 tahun ke 2 tahun? 3 tahun rasa. 3 tahun. So diorang dengar je you cakap. Dengar je. Bukan cakap saya
cakap orang dengar, maksud dia dalam Telegram FS Malaysia tu kebanyakan mostly semua Melayu. Mostly lah Melayu. Melayu orang-orang yang berumur lah, yang pension semua kan. Abang, dia bagi saya abang. Siapa mana ada abang? Saya adik gini. So tolong tak ajar boleh je. Saya ajar lah. That's mean daripada basic, sebab saya guna based on daripada basic je. Tak ada fancy-fancy pun, advance semua tu. Cuma cara saya apply dalam chart tu lah advance. Tak ada guna indicator semua, tak ada. Memang naked chart. Sampai sekarang pun masih lagi guna naked chart. Sampai sekarang naked chart. Wow. Tak payah nak pening-pening tak payah pening lah. Naked chart dia. And dari sudut gender macam mana? Kalau trader lelaki dengan trader wanita ni, ada tak perbezaan antara dua orang ni yang datang bagi respon ke apa ke? Rasanya tak ada, memang tak ada. Saya pernah pihak ABS pernah buat satu program untuk consultation di antara analis dengan orang pedagang lah. Ya, betul. Ada kan dulu ni? Ada. So saya ada guide seorang perempuan lah. Cikgu. Okay. Cikgu perempuan. Lepas tu dia cerita kan dia pengalaman dalam trading berapa lama dah. Dia cakap lah, saya trade daripada 2016. Saya cakap akak lagi lama dah saya ni kak. So bila kita jumpa dengan orang-orang lama ni kan, saya sebagai baru dalam bidang ni lagi bersemangat. Sebab apa? Saya nak bagi dia faham apa yang saya faham dalam trading. Dan juga saya tahu kemungkinan besar dia masuk dalam consultation tu hanyalah untuk nak tengok budak ni siapa, apa dia buat, macam mana trading plan dia. Benda tu. Sebab mostly kalau korang perasan dalam Telegram channel tu, saya mapping 80% jadi lah. Mostly 80% jadi. So apa jadi kepada orang yang dah ambil consult dengan Rizal? Alhamdulillah, that's mean bukan nak cakap saya tak pastilah. That's mean diorang pun tak chat saya apa semua. Dan saya harap apa saya explain tu diorang faham lah. Benda tu je. Yang kalau tak silap saya, consultation tu datang daripada FBS VIP program kan? Program. So siapa yang berstatus VIP dekat FBS yang tak silap buat deposit lebih daripada $1,000. $1,000 je. Yes. You akan terus entitled for VIP and you boleh dapatkan consultation daripada Rizal secara percuma. Ada lagi ke sekarang? Ada lagi. So benda tu boleh apply tak silap melalui apps dari FBS punya. Ya, consultation you boleh pilih macam you nak consult dengan siapa. So dia dalam tu dia akan ada list of analyst. So dalam banyak tu akan ada satu list analyst daripada Malaysia iaitu Rizal. Boleh set schedule dengan boleh set schedule. Bila so it's free je? Free je. It's been selama sejam lah. Selama sejam. Tapi kita akan ajar lah. Kita akan ajar A to Z. Maksud dia cara pemakaian trading kita. One to one. Free. Free. Dia ada dua type lah. Dia ada one to one dalam online tu free. Satu lagi lutut belaga lutut tu kena bayar. Dia kena bayar. Lutut belaga lutut lah. Untuk belaga lutut tu kena bayar lah. Untuk belaga lutut kena bayar. Untuk yang Zoom meeting, webinar free of charge. Free of charge. Okay. Ada satu soalan yang kontroversi. Bila klien dia trade and dia loss, dia akan blame broker. Faham? Dia akan kata broker tu tipu dia. Broker main candle. Kan? Betul ke? Pasti saya tak pernah dengar cerita ni. You tak pernah alami? Tak pernah alami benda. Kalau loss tu memang loss lah. Loss tu memang loss. Memang loss salah kita lah. That's mean kalau loss tu maksudnya kalau klien saya lah. Sebab saya tak pernah ada klien. That's mean saya tak pernah lalui benda tu. Tapi based on saya tengok dalam Facebook trade apa tak jadi hari ni. Banyak lah berlaku benda tu. Kata ada setengah broker ada spike tapi broker ni tak ada spike kat dalam chart tu. So benda tu tak tahu macam mana boleh terjadi. Mungkin ada glitch ke. Tapi yang tanya abang, glitch tu betul ke bang? Dalam broker? Glitch?
price feed kita ambil kalau FBS kita ambil price feed daripada LP 100%. LP 100% lah. That mean ada setengah broker yang tak ada ambil 100% lah. That mean kemungkinan. Kita tak pasti apa broker tu buat, tapi kalau FBS kita memang ambil 100%. Kalau spike tu memang price feed daripada LP direct. Kita tak ada filter. Dan tapi ada kes baru ni yang mana Isnin pagi yang pakai spike ramai-ramai. Betul. Apa-apa broker you buka semua spike. Dan benda tu pun banyak buatkan orang loss. Betul. And kita pun di pihak FBS aware dengan benda tu, dan saya tak suka site broker sangat sebenarnya. Jadi saya pun tanya bagian management, saya tanya ada tak compensation yang kita boleh bagi dekat klien since benda ni orang kata abnormal kan, abnormal activity. So diorang pun buat rundingan dengan LP, dan LP cakap daripada price berapa sampai berapa yang spike tu, mana yang loss dekat area tu LP akan refund kat FBS akan refund dekat LP. So untuk kes yang spike tempoh hari tu, kira tak payah siapa-siapa buka tiket lah, memang tu dapat lah, memang semua akan dapat. Faham. So kemungkinan orang kata glitch tu rasanya tak ada. Dia cuma just LP punya price feed broker ambil bagi. Kecuali kemungkinan ada broker yang boleh buat price dia sendiri, tak sure lah. Benda tu tak pasti lah. Tapi so far saya tengok sekarang ni market dekat Malaysia tak ada lagi broker yang sampai tahap orang lain kena naik dia kena turun, tak ada. Kalau dah naik kena naik tu naik je lah semua. Lebih kurang tu sebab dia ambil LP yang berbeza. Kalau time turun je, tak ada pun yang kita turun dia naik kan. Tak ada lagi broker tu. So pada saya market dekat Malaysia ni sehat lah. Persaingan dia tu, servis yang di-provide oleh broker. Pada saya sekarang ni waktu di mana klien sedang menang. Betul, sebenarnya. Sebab broker memang banyak dan offer macam-macam. You sebat je lah mana yang the best. Betul. One of the best is FBS lah. FBS, betul. Kita jual apa? Kita jual reliability. Yang you rasa boleh selamat lah lepak duit you dalam ni. Pak duit. Dan ada orang kata kalau nak mengajar orang dekat Malaysia ni, kita kena ambil sertifikat supaya orang kata standardized syllabus untuk mengajar orang berkenaan dengan trading ni sama. Tak ada yang orang tenaga pengajar ni cakap A, yang ni cakap B, cakap C. Rizal rasa macam mana? Bagi saya tak akut. Tak akut. Kenapa? Sebab benda ni dia based on sebab trading ni kita pun tahu dalam trading ni ada 2 button je. Ada buy, ada pun sell. Ada buy dengan sell, betul tak? So dia depend kepada individu tu macam mana. Based on pengalaman dia lah. Kadang contoh lah dalam zone support tu kan. Dalam zone support tu ada orang nampak buy, ada orang nampak sell, ada orang nampak boleh pecah. So benda ni bagi saya trading ni, nak jadi trader ni kan, kita kena jadi fleksibel. Maksud fleksibel tu adalah dalam zone buy kita tu kita boleh sell, kita boleh buy jikalau zone tu berlaku breakout. So nak dapat sertifikat tu sebenarnya untuk apa? Untuk nak dapatkan dorang punya kelas lagi mahal ke macam mana? Benda tu ke? Jawapan yang panas juga. Hantar kat saya balik lah. Betul ke? Tak guna pun. Tak payah pun benda tu. Tak perlu lah. Nak tunjuk betul-betul padu tak padu, tunjuk performance tu je. Tunjuk live trade live trade. Performance. Cara okay. kita menyampaikan benda dekat orang. Apa semua. Cara kita punya presentation cakap orang tu, menyampaikan. Sebab lain orang, dia cara penyampaian dia, cara expression dia berbeza. So depends kepada individu lah sebenarnya. Okay. Kalau kita tengok daripada tahun 2021 lah kan, 2021. Orang kata waktu PKP tu waktu yang mana industri ni berkembang. Betul. Kan? Betul. Macam kembang mekar. Semua orang gila. Semua gila nak join, semua orang nak rasa jadi trader kan. Kan? And then bila orang kata when it's come demand, there will be supply. Betul. So ramai orang nak belajar, dan disebabkan ramai orang nak belajar, akan ramai tumbuh tenaga pengajar yang baru. Cendawan lah. And tak tertinggal juga influencer pun sibuk nak mengajar juga. Okay, so macam mana Riza rasa
impact bila influencer yang dia bukan daripada bidang ni, dia sibuk nak bercerita berkenaan trading, apa akan jadi kepada pandangan masyarakat yang baru nak entry level? Bagi saya benda ni should be okay kalau dia betul-betul faham lah. Tapi kalau dia tak faham, dia just nak ambil kesempatan, benda tu tak okay lah, tak sihat lah. Sebab dia influencer kan. Bila dia influencer, dia ada nama. Kalau dia mengajar tak bagus, that mean yang newbie ni kenal dia, uish, yang ni dia punya trader sebab diorang dah tahu dia punya lifestyle dia macam mana. Bila dia tunjuk lifestyle, sebab orang Malaysia ni bila tunjuk lifestyle sikit je, uish, aku nak jadi macam dia. Aku nak jadi macam dia. Lifestyle, faham tak? So itu tunjuk adalah mindset. Kereta mewah, bangun tidur dekat hotel, buka mata tengok chart. Tengok chat. Ini ada satu berita terbaru daripada government Malaysia lah, yang saya baru dapat daripada rakan-rakan dekat social media, yang mana Bursa Malaysia mula memperkenalkan spot trading for currency. Currency, Bursa. And pasangan currency yang pertama diumumkan adalah USD versus Yuan. Okay. Yuan. USD versus China. And alasan utama kenapa currency ini mula diperkenalkan adalah untuk mengimbangi kadar inflasi. Bukan kadar inflasi, adalah untuk mengimbangi orang kata naik turun value mata wang tu sendiri. Yes. Tapi kita faham sebenarnya, pada saya secara kasarnya itu bukan jawapan utama pun. Sebenarnya dia memang dah perlahan-lahan nak memperkenalkan currency trading in CFD. Betul. Ada yang terbaru punya lah. Yang terbaru. Kalau kita tengok sebelum ni, bursa biasanya orang akan trade FCPO and oil. Itu untuk CFD lah, pasaran hadapan. Tapi bila saya lihat bursa dah mula untuk memperkenalkan spot CFD, bursa mula memperkenalkan CFD untuk currency USD, dia akan memberi satu sinar baru yang bahawanya Malaysia mungkin akan ada regulasi yang lebih terbuka untuk CFD. Dan apabila CFD, kita lihat negara-negara lain sudah memperkenalkan CFD secara fully open kepada resident ataupun citizen, dia akan datang beberapa perkara yang kemungkinan membuatkan orang tak sedap dengar. Salah satunya, contohnya adalah kadar leverage dan margin yang rendah. Kalau kita lihat Australia, regulation di sana sekitar 1.20 saja leverage. Leverage 1.20. Mungkin sebab apa ya? Kalau ikutkan alasan adalah untuk menjaga kemaslahatan dalam akaun tu. Menjaga kesihatan akaun tu sendirilah, supaya akaun tu tak cepat lingkup. Kalau Rizal, in case kita ni soalan peribadi lah, kalau Malaysia mula memperkenalkan regulasi yang terbuka kepada kata pengusaha-pengusaha brokerage, dan pengusaha-pengusaha brokerage ni perlu ikut perlu orang kata memang dia nak buat ni, kena memang ikut lah once dah ada regulation. Apa efek kepada trader kalau leverage ni 1.20 ni diperkenalkan? Sebab kita dah tahu kat Malaysia sekarang leverage biasa 1,000. Paling common, paling cikai pun 1,500. Betul. So apa impact kepada traders jika leverage 1.20 diperkenalkan? Tapi orang kata sebagai balasan kita akan dapat fully regulation. Fully regulates. Benda tu saya tak banyak fikir lah. Sebab saya sekarang ni kalau buka account
dekat setengah broker yang leverage 1,500. Susah nak trade tu. Susah sebab dah terbiasa 1,000 kan. Maksud dia sebab saya punya zoning, contoh kita makin zone kan. Makin zone, ni zone. Kalau pada datang kita tekan entry, turun lagi tekan entry. Tapi bila dekat level 500 tak boleh, not enough money. Bunyi teng tak boleh tekan. So kalau level 1/20 tu maksudnya boleh letak satu layer lah tu rasanya. Betul. So bila boleh letak satu layer, maksudnya kita kena tajamkan lagi kita punya entry point tu. Kena betul-betul sharp So kalau 1/20 sama tak? Lagi kecil lagi. And deposit kena lagi besar lah. So no point lah. Tak ada point. Saya rasa saya berhenti jadi trader. Sebenarnya kalau diperkenalkan full regulation, leverage mestilah besar lah sikit. Besar sikit lah. Barulah orang rakyat marahin boleh trade. Boleh trade. Sebab kalau level 120 tu rasanya bang juga tu trade kan. Mungkin ataupun orang kata dipanggil apa tu? Investor. Fund manager je lah yang boleh trade. Tekan. Gila. Modal dia besar, dia dah poolkan account kan. Betul. Dia dah poolkan money. Hedge fund. Public hedge fund je yang boleh trade. Kalau macam tu tak boleh individu lah. Kalau individu kena tunggu orang tu kaya betul baru dia boleh trade lah. Betul. Tapi benda tu saya rasa tak lama lagi akan, sebab kita dah tengok ada progress kat situ. And result kalau let's say lah result tak ditakdirkan untuk jadi trader dan analyst kan. Apa Rizal rasa akan buat sekarang? Saya rasa sekarang ni macam hari ni Jumaat kan, pukul 4 ini kan. Saya rasa saya masih kat dalam mall kot, tengah cari sale. Tarik orang, bang Maxis bang. Kalau cari sale tu sehari kena berapa cari dulu? Saya sebulan dulu lah. Saya punya target, kira target sebulan. Tak ada target sehari. Sebab gaji based on gaji pokok sebulan. So sebulan tu kena ada 60 sale. 60 sale. 60 sale. Paling cikai pun kena 30 lah. Sebab kalau 60 tu maksudnya dia termasuk dengan commission. Kalau 30 sale je, rasanya commission time tu kena tolak dalam 30% lah. So nak tak nak kena cari atas 30. Baru sedap. 30 maknanya jual phone lah. Jual phone, jual device. Sebab sekarang ni memang kita tahu banyak phone yang keluaran baru macam Samsung. Lain topik ni. Contoh Samsung, iPhone semua kan. That means senang cari sale lah. Rasa kalau saya tak jadi trader, saya rasa kerja Maxis lagi kot. Rindu tak lagi kerja tu? Rindu tak lagi kerja tu? Rindu lah. Saya dah 3 tahun dah tak kerja ni. Duduk rumah je. Itu jadi analis tu bukan kerja ke? Kerja lah. Tapi you buat benda yang you suka, you tak rasa macam bekerja. Tak rasa kerja pun. Sebab kita buat benda yang kita minat. Kita minat. Ya betul. 3 tahun dah Mat. 3 tahun dah. 3 tahun dah. Sekejap masa. Maknanya kalau kita tak nak rasa macam bekerja, kita kena buat benda yang kita minat. Saya pun tengah cari benda yang saya minat sekarang ni. Serius? Okay. Okay. Main golf. Itu minat kan? Tengah develop lah minat dekat golf tu. Ada planning ke nak buka orang kata yang kata tadi tu nak belajar face to face tu, ada planning ke nak buka? Tak ada. Tak ada lagi. Bergurau tu gurau itu je. Bergurau je. Tak ada planning pun. Tak ada planning. Sebab apa tak nak buka kepada face to face punya? Sebab bagi saya belum ke tahap tu lagi. Belum level lagi. Belum level untuk mengajar orang face to face. Sebab saya sebenarnya saya buat benda ni based on apa yang saya faham je. Saya takut nanti saya jumpa orang yang tak faham apa yang saya sampaikan, so dia jadi buruk lah. Nanti rosak nama. Tengok Rizal ni ajar benda biasa je. Anak macam tu. Kita nak kena jaga reputasi kita lah. So sekarang masih selesa buat live trade online macam tu je lah. Online. That means live trade sebenarnya bagi saya bagus juga. Sebab apa? Sebelum saya nak entry tu, saya akan explain dulu kenapa saya ambil zoning ni, kenapa saya nak buy kat sini, kenapa saya nak set sini. So kalau saya cakap dorang, kalau mapping kita ni, kita punya trading plan ni sama, boleh follow lah. Tak sama, parking tepi je, tak ada masalah. Sebab
ada orang nampak lain, saya ada nampak lain, betul tak? So simple lah. Kita dah disclaimer awal dah. Sebab tu saya berani, saya lenjan je. Saya kalau dah buat zoning, tak kisahlah orang-orang cakap saya goodbye, saya tekan je. Sebab saya dah nampak zone saya. Tu je. Mungkin kalau buat depan-depan nanti orang petikaikan depan-depan. Petikaikan tu. Malah nak layan lah. Tak payah sebab kita dah boleh buat trade base, boleh buat duit based on trade. So buat apa kita nak buat? Penat lagi kan. Buat benda senang je lah. Senang lah. So Rizal, apa orang kata, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Apa yang you rasa nasihat yang you boleh bagi kepada orang yang mula-mula, yang zero, yang tak tahu apa-apa pasal trade tapi ada minat dalam trading? Bagi kejap, apa nasihat? Bagi saya, benda ni simple je. Bila korang ada terlintas dalam kepala otak korang ataupun kau punya niat nak masuk trading kan, dalam industri trading ni, simple lah. First thing first, korang kena belajar basic dulu. Masterkan basic dulu. Janganlah bila korang dah belajar basic hari ni, minggu depan kau jumpa cikgu ni buka kelas, nak masuk advance punya kelas. Sedangkan basic tu kau tak hafal betul dulu. Sebab kunci pertama dia adalah basic. Support and resistance tu. Bila kau jumpa kunci support resistance tu, baru kau boleh jump pergi ke advance teknik. Sebab apa bagi saya, bila korang, sebenarnya advance ni sebenarnya nama je sebenarnya. Nama je. Nama dengan cara apply. Tapi di penghujung akhirnya adalah benda basic je korang apply tu. Faham tak? Betul. So janganlah tertipu dengan sifu-sifu kat luar sana guys. Carilah sifu yang betul. Banyak ngetipu cakap yang banyak. Memang banyak. Saya tengok dekat Facebook Facebook banyak. Facebook kan memang tak boleh tapis. Memang sekali henjut je. Trade apa jadi hari ni. Page tu. Trade apa tak jadi. Page tu. Itu kan memang sekali henjut je. Memang gila kau. Memang banyak ngetipu. Jangan lah. Okay. Okay Rizal. Terima kasih for your sharing today. Thank you. Thank you, Cap. Ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke podcast Full Margin kali ni. Full Margin. Dan menjawab soalan-soalan yang kontroversi juga. Ada yang sebahagiannya. Terima kasih kerana menjawab dengan baik. Betul. Faham. Alright. So, terima kasih Rizal sekali lagi. Assalamualaikum guys. Jumpa korang kat next live. Ciao.